Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita nak sama balik kitab kita ni Sahih Bukhari, terjemahan dan ulasan oleh Maulana Asri. Kita nak bincang hari ni hadis ke-8 lah. Bab yang bab ke-8 dah. Bab ke-8 dalam kitab Iman ni bab ke-8. Babun hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Babun hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman. Bab ke-8 ni bab 8. Cinta ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebahagian daripada iman. Okey, bab ni nota kaki ke-216 ni. Bab ini diadakan oleh Imam Bukhari untuk membuktikan adanya tahap kesempurnaan iman yang keempat, iaitu isar dah. Sempurna nak sempurna iman ni yang keempat, perkara keempat ni itu tahap isar. Isar. Apa isar ni? Isar atau tahap melebihkan melebihkan orang lain daripada diri sendiri, utamakan orang lain daripada diri sendiri. Dalam Islam, orang yang dikehendaki kita melebihkannya daripada bapa, anak, isteri dan diri kita sendiri ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak adalah nombor satu kita kena utamakan daripada bapa, mak kita ke anak ke Rasulullah lah. Rasulullah kita kena utamakan. Hakikat inilah yang terpahat dalam hadis ke-14 dan ke-15 di bawah bab ini. Jadi kita nak bincang hadis ke-14 bab ke-8 ni pasal ni lah. Utamakan Nabi dah. Dah utamakan Nabi, tapi janganlah utamakan benda yang khurafat. Ada kata simbol capa tu lebih mulia daripada ibu bapa kita. Janganlah simbol capa tu. Istihad tu pun banyak karut dah. Benda hadis sahihnya sekadar nak lain dua tali capa je, tak ada cerita pun betul dia tu. Betul tu pun kalau ikut fashion zaman tu mungkin zaman Firaun pun lebih serupa dah. Jadi kita nak kata betul-betul zaman Nabi serupa dengan pattern tu tak jelas lagi dah. Mungkin renyuk sikit, mungkin lain sikit dah. Istihad. Nak berdasarkan syair, bukan berdasarkan hadis, berdasarkan syair. Jadi bukan hujah dalam agama syair. Tak apalah tu nak ceritanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bukannya benda-benda yang simbolik. Kalau kira berkat-berkat simbolik ni banyaklah. Orang Kristian guna anggap simbol salib dia cepat berkat dia dah. Kita pun simbol selipar, sedangkan selipar, bentuk selipar tu kalau betul sekalipun, bentuk selipar tu Abu Jahal pakai, Abu Lahab pakai dah. Jadi tidak ada kelebihan lah sekadar simbol selipar, kecuali Nabi royak. Begitu kalau Nabi tak cerita kelebihan dia, jangan nak buat lah, jadi khurafat lah. Okey, hakikat inilah yang terpahat dalam hadis yang ke-14 dan ke-15 di bawah bab ini. Kalau bab yang ke-7 sebelum ni, kita bab 8 lah ni lah. Bab ke-7 sebelum ini mendahulukan rangkai kata minal iman. Dan bab ke-8 ini pula meletakkannya di belakang sekali. Minal iman, kalau bab ke-7 kita nak cek mula payah dah. Minal iman tu duduk depan dah. Ni bab ke-8. Minal iman tu belakang dah. Dah. Babun hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam minal iman dah. Minal iman tu duduk belakang lah. Ini semua termasuk dalam tafanun Imam Bukhari. Ia bukan saja ada seni Imam Bukhari tu. Ada sebab dia je tak gitu dah. Tak apalah, kita baca hadis yang ke-14 ni. Bab ke-8 hadis yang ke-14. Bab ke-8 hadis yang ke-14. Haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aibun qala haddatsana Abu Zanad عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده. Abu Yaman meriwayatkan pada kami, katanya Syu'aib meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Zinad meriwayatkan kepada kami daripada Al-A'raj, daripada Abu Hurairah radhiyallahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada ayahnya dan anaknya. Habislah hadis ke-14. Hadis ke-15 lepas ni kita bincang dah. Ya, ada nota kaki banyak pun kat sini dah. Hadis ke-14 ni.
Jadi Abu Yaman, perawi ni, siapakah Abu Yaman ni? Beliau ialah Al-Hakam bin Nafi'. Al-Hakam bin Nafi' bidatanya telah pun berlalu pada hadis yang ketujuh. Lihatlah di sana dah. Yang ke-218 nota kaki, diriwayatkan kepada kami katanya Syuaib. Ada Syuaib pula. Syuaib ni siapa dia? Beliau ialah Syuaib bin Abi Hamzah. Bidatanya juga telah dikemukakan pada hadis yang ketujuh sebelum ini. Lihatlah di sana ni. Syuaib meriwayatkan kepada kami katanya Abu Zinad. Meriwayatkan. Jadi Abu Zinad pula siapa dia? Berdata Abu Zinad. Abu Zinad sebenarnya adalah gelaran, laqab. Gelaran dalam bentuk kunyah. Abu Zinad lah. Nama sebenarnya ialah Abdullah bin Zakwan Al-Madani Al-Qurashi. Abdullah bin Zakwan Al-Madani Al-Qurashi. Abu Zinad tidak begitu senang dengan laqab dalam bentuk kunyah tersebut. Jadi Abu Zinad ni, dia sendiri orang panggil dia tak suka juga dah. Beliau bahkan marah kepada orang yang memanggilnya begitu. Panggil Abu Zinad, dia orang marah. Kerana dari segi bahasanya Az-Zinad bererti batu api dah. Bapak batu api lah Abu Zinad. Abu Zinad pula akan bererti bapak batu api, sedangkan salah satu erti batu api dalam bahasa kiasannya ialah penghasut atau pengadu domba. Bapak pengadu domba, tak comel lah nama dah. Itulah sebabnya beliau tidak begitu senang dengan kunyah nama panggilan tersebut. Walau bagaimanapun beliau telah masyhur dengan kunyah itu, tapi orang suhud dah dengan nama panggil gitu dah. Para ulama juga telah memakai kunyah itu untuknya. Bukan tu orang ulama besar panggil gitu juga dia. Mengambil kira dari ada juga erti kiasan yang baik. Itu orang pintar yang luar biasa atau orang jenis. Az-Zinad ni selain batu api juga ada maksud pintar luar biasa atau orang jenis. Dah. Bapak pintar luar biasa atau bapak orang jenis. Pada juga maksudnya. Dan dengan erti yang baik itulah kunyah tersebut tetap digunakan untuk beliau oleh ulama-ulama lah. Abu Abdurrahman adalah kunyah kedua beliau. Ada lagi kunyah kedua tu. Tak ada Abu Zinad, ni Abu Abdurrahman pula lah. Para ulama bersepakat tentang ketokohan dan kehebatannya lah Abu Zinad ni lah. As-Sari memberi gelaran Amirul Mukminin dalam di bidang hadis kepadanya. Hebatlah. Sufyan As-Sari pula. Sehebat Sufyan As-Sari lah. As-Sari panggil dia Amirul Mukminin fil hadis lah. Amirul Mukminin dalam bidang hadis kepada Abu Zinad ni. Abu Hatim berkata Abu Zinad siqah dan seorang yang kuat berpegang dengan sunnah. Bukan sahaja siqah, dia kuat pegang sunnah. Dia juga seorang hujjah. Kerana perawi-perawi siqah meriwayatkan hadis daripada orang hebat-hebat meriwayatkan hadis daripada Abu Zinad ni. Walaupun beliau hanya seorang tabi'in kecil, bukan tabi'in besar lah. Tabi'in kecil dan beliau tidak sempat mendengar apa-apa pun dari sahabat Rasulullah SAW. Namun ramai sekali tabi'in meriwayatkan hadis daripadanya. Tabi'in besar berikut hadis daripadanya. Kemah ni dah. Ibnul Mulaqin ni tak guru pada Ibn Hajar Asqalani okey tak? Ibn Mulaqin dalam Al-Tadih bagaimanapun menyebutkan Abu Zinad ada meriwayatkan sesuatu daripada Anas, Abi Umamah As'ad dan Sahal bin Hunayf dan Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Tapi Ibn Mulaqin kata ada yang terjumpa Anas. Anas ni umur tua dah, umurnya lama dah. Umur dia sampai 100 lebih sikit. Dah 103 tahun gitulah. Anas ni umur dia panjang menyebabkan kalau kira kat ramai tabi'in pun dia. Tabi'in kecil pun dia. Dia ada Ibn Mulaqin kata dia sempat mendengar daripada Anas sekalipun dia. Abi Umamah As'ad bin Sahal bin Hunayf ni tak tahulah sahabat mana. Dan Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ni sahabat juga. Sahabat kecil lah. Okey, lepas tu Khalifah Umar bin Abdul Aziz di zaman pemerintahannya telah melantik beliau sebagai pegawai pengurus cukai di Iraq. Jadi Umar bin Aziz ni, khalifah ni, lantik beliau ni, Abu Zinad ni sebagai pegawai pengurus cukai di Iraq. Imam Ahmad berkata Abu Zinad lebih faqih daripada Rabi'ah. Dia Imam Ahmad kata. Imam Bukhari pula berkata sanad hadis daripada Abu Hurairah yang paling sahih ialah sanad berikut. Abu Zinad an al-A'rash an Abi Hurairah. Jadi hak ni paling kuat lah. Abu Zinad daripada Al-A'rash daripada Abu Hurairah ni, dia kira sanad paling sahih dah. Sanad paling kuat lah. Sanad paling sahih dah. Daripada Abu Hurairah ni paling kuat sekali dia daripada Abu Zinad. Abu Zinad telah mati mengejut di bilik mandi dalam bulan Ramadan pada tahun 131 Hijrah ketika berumur 66 tahun. Dia sihat, tak ada penyakit ke apa, tiba-tiba mati umur 66 tahun dalam bilik mandi dia. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 142 hingga 143, Al-Kawakib ad-Darari jilid 1 muka 96 hingga 97.
At-Tadih jilid 2 muka surat 515 hingga 516, Taqrib at-Tahzib muka surat 302, Kashful Bari jilid 2 muka surat 10 hingga 11. Itu Abu Zinad. Lepas Abu Zinad pula, Abu Zinad meriwayatkan kepada kami daripada Al-Arash, daripada Abu Hurairah dia. Jadi Arash apa dia pula Al-Arash. Al-Arash ni beliau ialah Abdurrahman bin Hurmus Al-Madani Al-Qurashi. Abdurrahman bin Hurmus Al-Madani Al-Qurashi. Maula Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Hamba kepada Rabi'ah. Ni sahabat lah. Daripada tabi'in juga. Rabi'ah bin Al-Haris bin Abdul Muttalib. Kunyahnya Abu Daud. Gelar kunyahnya Abu Daud dah. Al-Arash ni kunyahnya Abu Daud. Gelarannya Al-Arash Sitempang. Tak molek juga lagi ada. Al-Arash ni maksud Sitempang ni. Jadi terkenal dengan gelaran Sitempang aja. Beliau adalah salah seorang tokoh besar dari kalangan tabi'in. Para ulama sependapat dan sekata tentang kehebatannya, ketokohannya dan kesiqahannya. Hafiz Ibn Hajar berkata beliau seorang siqah, sahabat teguh dan alim. Al-Arash meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah, Abi Salamah, Abdurrahman bin Qari dan lainnya. Sahabat ni nak. Orang-orang yang meriwayatkan daripada beliau, daripada Al-Arash ni, terdiri daripada tokoh-tokoh seperti Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Ansari, Yahya bin Abi Katsir dan lain-lain. Ada lagi lah termasuk hak ni deh. Abu Zinad ni meriwayatkan daripada Al-Arash. Jadi orang hebat Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Ansari, Yahya bin Abi Katsir ni orang hebat meriwayatkan daripada Al-Arash juga dah. Hampir semua pengarang kitab-kitab utama hadis meriwayatkan hadisnya. Dalam kutub sitah tidak ada perawi bernama Abdurrahman bin Hurmus selain beliau. Kalau sebut Abdurrahman bin Hurmus dalam kutub sitah ni kitab hadis tu, maksud dia lah Al-Arash ni. Al-Arash pula adalah gelaran bagi beberapa orang perawi, tapi Al-Arash ni ramah. Bukan dia seorang ni. Al-Arash pula gelaran bagi beberapa orang perawi ramah dah. Pertamanya ialah Abdurrahman bin Hurmus yang sedang kita bicarakan sekarang ni, hak sahih sekalian. Keduanya ialah Salamah bin Dinar. Panggil Al-Arash juga. Salamah bin Dinar. Dan ketiganya ialah Thabit bin Iyad. Orang panggil Al-Arash juga dah. Yang terakhir ini adalah perawi Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Nasa'i lah. Kalau yang Thabit bin Iyad ni. Al-Arash. Dia juga meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah juga. Nak tukar boleh ni. Gelar Al-Arash juga dah. Bila Imam Malik menyebutkan Ibn Hurmus atau meriwayatkan secara langsung daripada Ibn Hurmus, maka itu bukan Abdurrahman bin Hurmus Al-Arash. Pula dah dah. Jadi kalau Imam Malik sebut Ibn Hurmus, bukan masuk Abdurrahman bin Hurmus Al-Arash. Tetapi itu adalah Abdullah bin Yazid bin Hurmus Al-Faqih. Ibn Hurmus lain dah. Abdullah bin Yazid bin Hurmus Al-Faqih lain dah. Beliau sedikit sekali meriwayatkan hadis. Kalau Abdullah bin Yazid bin Hurmus Al-Faqih ni dipanggil Ibn Hurmus oleh Imam Malik. Ni sikit je hadis dia ni. Biografinya terdapat dalam Tabaqat Ibn Sa'ad. Dan beliau meninggal dunia pada 140 Hijrah. Orang lain, Abdullah bin Yazid bin Hurmus Al-Faqih. Abdurrahman bin Hurmus Al-Arash ni pula meninggal dunia di Iskandariah, di Mesir lah, pada tahun 117 Hijrah. Lihat Umdatul Qari jilid 1 muka 43, Al-Kawakib ad-Darri jilid 1 muka 97, At-Tadih jilid 2 muka 514 hingga 516, Taqrib at-Tahzib muka 352, Kashful Bari jilid 2 muka 11 ni. Itu tentang perawi yang Al-Arash lah. Abdurrahman bin Hurmus Al-Madani Al-Qurashi Al-Arash. Daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Ni ada nota kaki ke-221. Sebab Nabi SAW bersumpah. Nabi bersumpah sebab apa? Siapa sumpah kemarin ni? Nabi SAW bersumpah di permulaan hadis ini. Padahal semua kata-kata beliau mesti diterima dan diyakini. Apakah sebabnya? Siapa tahap bersumpah ni? Ada dua jawapan yang telah diberikan oleh para ulama. Kenapa Nabi SAW sumpahnya? Pertama, oleh kerana apa yang akan disebutkan oleh Rasulullah SAW sangat-sangat penting. Baginda terlebih dahulu memperkuatkannya dengan sumpah. Kaedah orang-orang ni sumpah dulu nak suruh orang pakat perhati sungguh ni. Benda penting ni. Ia menunjukkan keharusan bolehnya bersumpah atas sesuatu perkara yang penting untuk menguatkannya. Walaupun tidak ada siapa pun yang meminta supaya bersumpah. Tak minta sumpah pun kita sumpah juga supaya orang pakat perhati benda ni penting ni. Apakah perkara yang begitu penting yang mendorong Rasulullah SAW bersumpah?
Ia adalah sabda baginda seterusnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dikasihinya daripada ayahnya dan anaknya. Dah. Yang kedua, cinta dan kasih sayang termasuk dalam perkara yang sensitif. Cintakan diri sendiri, cintakan ibu bapa dan cintakan anak pinak pula termasuk dalam naluri semula jadi manusia. Nature ke apa panggil dia. Maksudnya benda yang buat awal asal-asal lah. Dah. Sunnatullah dah. Manusia secara tabi'i menyintai semua yang tersebut itu melebihi segala yang lain. Tiba-tiba Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dikasihinya daripada ayahnya dan anaknya. Ia agak sukar untuk diaplikasikan lah. Payah ni dah. Kerana cinta, bukan boleh ayat mulut saja. Mudah nak aplikasi tu payah dah. Kerana cinta itu di luar batas ikhtiar manusia. Bagaimana akan dilebihkan cinta kepada Rasul yang bukan tabi'i daripada cinta tertanam dalam jiwa manusia sebagai nalurinya dah. Sunnatullah, sistem dia dah. Automatik kita saja ke anak, ke isteri, ke lelaki, ke bapa tu automatik dah, naluri dah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersumpah terlebih dahulu dengan tujuan menyatakan bahawa ia bukan perkara remeh-temeh. Ia adalah perkara penting. Soal iman ni bukan main-main ni. Okay, adakah adakah Allah mempunyai tangan dah? Saat ni ada dah. Dah. Bersumpah dah. Demi nyawaku berada di tangan Allah dah. Gitulah. Adakah Allah mempunyai tangan dah? Aku bersumpah dengan nama Tuhan yang nyawaku berada di tangannya bahawa tidaklah beriman seseorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dikasihinya daripada ayahnya dan anaknya. Nabi sebut tangannya dah. Adakah musyabbihah, mujassimah dah. Nabi sendiri dah. Dalam sumpahnya Nabi SAW menyebutkan tangannya, tangan Allah lah, sebagai mengisyaratkan kepada tangan Allah. Adakah Allah mempunyai tangan? Tidak syak lagi memang Allah mempunyai tangan. Oh, mujassimah, musyabbihah dah, tuduh kemuliaan aslinya. Allah mempunyai tangan lah, ikut hadis tu dah. Perkara ini bukan sahaja disebut dalam hadis, ia bahkan tersebut dalam Quran sendiri. Cuma para ulama berbeza pendapat tentangnya. Ada yang menyerahkan hakikatnya kepada Allah jua, ada yang mentakwilkannya dengan kudrat kuasa. Para ulama salaf memilih tidak mentakwilkan ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabihat seperti ini. Ada setengah tu tak ulama salah tak panggil mutasyabihat ni, panggil sifat lah, ayat sifat dan mutasyabihat ni ayat lain. Ayat hak tak jelas ni jelas dah, cumanya jangan nak koyak tangan tu kan ada. Tangan Allah sudah dah. Tu ikut ulama salah tidak masuk dalam mutasyabihat ulama mutakhirin hak dia ni. Asy'ariyah ke apa masukkan ayat sifat ni sebagai mutasyabihat lah. Kerana dia fikir sangat lah, dia fikir sangat jadi mutasyabihat lah. Dia fikir pasal dia duk mikir sangat dah, duk bincang sangat dah. Asal-asalnya tak termasuk ayat mutasyabihat, ayat sifat Allah ni. Al-Qastalani menukilkan kata-kata Imam Abu Hanifah bahawa mentakwilkan tangan Allah dengan kudrat berarti menta'tilkannya, yakni membuang dan mengosongkannya daripada makna asalnya. Qastalani ni dalam apa Isyadus Sari lepas daripada Al-Aini dah, Umdatul Qari dah, Al-Aini dah, Ibn Hajar Asqalani Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari belakang Qastalani dah. Qastalani pun rasanya cenderung juga seperti Al-Aini kepada mazhab Abu Hanifah. Dia tokoh jugalah. Jadi Qastalani pun kata Abu Hanifah kata siapa-siapa kata tangan Allah tu kudrat kuasa berarti menta'tilkannya, menghilangkan, membuai dan mengosongkan daripada makna asalnya, menghilangkan makna asal sifat Allah dah. Ta'til sifat Allah dah, menghilangkan makna sifat Allah yang asal. Jadi Imam Abu Hanifah pun kata gitu. Wahabi ke? Bukan, Abu Hanifah ni bukan Wahabi dah. Memang gitulah kita baca mau dah. Cuba bertenang dah. Ustaz-ustaz setengah tu kali baca buku lah, tak usah dengar tok guru saja dah. Tok guru dengar tok guru dia gak. Tak dengar tok guru lain gak. Buah tu sama, tak rasa sama balas dah. Jadi kalau kita baca kitab-kitab, banyak kitab-kitab Syarah Sahih Bukhari, syarah gapo jumpa kita tak jumpa tak betul hak kata apa isbak sifat ni Wahabi ko gapo ko sesak ke toleh dah. Memang gitu kita baca ramai doa dah. Kalau kita bersifat suka membaca lah. Bukan ngaji 10 tahun 20 tahun dulu kat dengan hak guru tu ayat so kat pakai tak baca kat memel lah buah tu lah. Cerita pasal apa Abu Hanifah ni berdebat dengan Ad-Dahriyah dah. Dengan apa tok guru dia kata nampak singo gapo cerita hak tak tahu sanak mana tu pergi pas sodah lah tengah tok guru hak dulu dah, tapi
Kalau kita baca, kita akan tahu benda ni tidak ada sandar. Hak kuatnya cerita lain. Cerita ni tak kuat lah. Cerita seolah direka-reka. Macam banyak perkara lah. Jadi kalau kita baca bersifat terbuka, kita akan jumpa banyak. Bukan Imam Abu Hanifah ni. Imam Abu Hanifah ni kena dah tempias ilmu kalam ni. Sikit-sikit dah. Walaupun kita tidak ambil pun dah. Ya ada dah terus kesan. Tapi ya ra'yi ke ada ra'yi dah. Yang banyak menggunakan apa? Kaedah berfikir lah. Ahli pemikir dia sebenarnya guna juga hadis, tapi dia dikatakan tidak banyak lah hadis. Dia pergi berbanding dengan mazhab lain tu. Mazhab Imam Malik, Maliki ke, Syafi'i ke, Ahmad bin Hanbal ni banyak dia pergi hadis dah. Tapi sebenarnya pergi juga hadis, tapi tidak banyak hadis dia banyak guna kaedah usul lah dalam mazhab Abu Hanifah ni. Tak apalah, yang penting pun Abu Hanifah kata, siapa dia kata tangan Allah tu maksudnya kudrat kuasa, maka dia menghilangkan makna asal. Cara yang selamat dalam menghadapi ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat. Kalau kita anggap mutasyabihat lah. Seperti ini ialah dengan percayainya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah tanpa cuba mentakwilkannya. Hak selamat gitu. Bukan kata khalaf ni ahkam, bijak sana. Salah ni aslam selamat. Bukan. Dan selamat dengan ahkam ni serupa pada salah belaka dah. Maksudnya orang zaman dulu Abu Hanifah dan Pak Imam Mazhab ni tidak mentakwilkannya, itulah cara yang selamat dan itulah cara yang bijaksana. Bukan bijaksana ni ngoyak lebih cuba menghilangkan makna ta'til dah, lagi makna dah. Kita hendaklah berkata Allah mempunyai tangan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, bukan seperti tangan makhluk. Ada sekat tu dah. Habis itu dah. Jadi Allah mana ni? Nabi kata apa? Rasulullah SAW bersabda, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada ayahnya dan anaknya. Habis dah. Okey, hadis ke-15 pula. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم تحويلنا حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Yaqub bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, katanya Ibnu Ulayyah meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Suhaib meninggal suatu pelajaran daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah SAW. Adam bin Amiyas juga meriwayatkan kepada kami, katanya Syu'bah meriwayatkan kepada kami daripada Qatadah daripada Anas, katanya Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu sehinggalah aku lebih dikasihinya daripada ayahnya, anaknya dan manusia sekalian. Gitulah hadis yang ke-15. Okey, sekarang ni kita pergi hadis Yaqub bin Ibrahim perawi dah. Siapa dia Yaqub bin Ibrahim ni? Berdata Yaqub bin Ibrahim. Beliau ialah Yaqub bin Ibrahim bin Kathir bin Zaid bin Aflah ad-Dawraqi al-Abdi. Kunyahnya Abu Yusuf. Beliau adalah abang Ahmad bin Ibrahim. Yaqub bin Ibrahim telah mengarang musnad. Kitab hadis musnad macam musnad Imam Ahmad lah. Berdasarkan sanad. Berdasarkan perawi dia. Dan beliau adalah seorang perawi yang thiqah, hafiz lagi teguh. Beliau menerima hadis daripada Ummu Ibn Uyainah, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Abi Kathir dan ramai lagi tokoh hadis yang lain. Tetapi tidak sempat menerima hadis daripada Lais bin Sa'ad. Tak ada Lais bin Sa'ad ni. Beliau hanya sempat melihatnya jua. Masyfi'i pun tak ada dah. Gitulah. Orang-orang yang meriwayatkannya daripada beliau pula ialah saudaranya sendiri, iaitu Ahmad bin Ibrahim, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan lain-lain tokoh hadis. Yaqub bin Ibrahim ad-Dawraqi meninggal dunia pada tahun 252 Hijrah. Habis itu dia perawi Yaqub bin Ibrahim. Meriwayatkan kepada kami, katanya Ibnu Ulayyah, meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Jadi Ibnu Ulayyah. Berkata Ismail bin Ulayyah. Beliau ialah Ismail bin Ibrahim bin Saham bin Miqsam al-Asadi al-Basri.
Ismail bin Ibrahim bin Saham bin Miqsam bin Al-Asadi Al-Basri. Seorang imam dan tokoh hadis yang terkenal. Kunyahnya Abu Bishr. Jadi Ismail bin Ulayyah ni kunyahnya Abu Bishr. Ulayyah binti Hasan ialah ibu Ismail. Bukan ayahnya. Jadi binti bin Ulayyah ni, anak lelaki pada Ulayyah ni bukan Pak binti Mak ni. Bin Ulayyah ni binti Hasan ialah ibu Ismail, bukan ayahnya, kerana ayahnya bernama Ibrahim, tetapi beliau lebih terkenal begitu, tak tahulah. Ada juga orang kenal dengan nama Pak bin kepada Mak ni. Ulayyah seorang wanita yang mulia dan bijaksana. Orang-orang kenamaan fuqaha dan pembesar-pembesar Basrah seperti Salih Al-Muri dan lain-lain selalu mengunjunginya. Jumpa dengan Mak kepada Ismail bin Ulayyah ni tak? Jumpa Ulayyah lah Mak kepada Ismail ni tak? Orang lelaki lah pembesar Basrah kepada Salih Al-Muri pergi mengunjunginya dan berbincang-bincang dengannya. Watin tapi boleh bincang tak? Ali bin Hujr mengatakan Ulayyah itu sebenarnya bukan ibu Ismail tetapi neneknya. Pula dah. Ibu kepada ibunya pula dah. Ni ada pendapat yang kata Ulayyah tu bukan nenek dia. Bukan mak dia tapi nenek dia dah. So, Ismail bin Ulayyah meriwayatkan hadis daripada Imam Malik, Abdul Aziz bin Suhaib, Ayub As-Sakhtiyani dan ramai lagi tokoh-tokoh hadis yang lain. Tu Ismail bin Ulayyah ni. Daripada Muhammad bin Al-Munqadir, beliau hanya meriwayatkan 4 hadis saja. Muhammad bin Al-Munqadir ni dia hanya 4 hadis lah daripada Muhammad bin Al-Munqadir ni. Syu'bah mengatakan Ismail bin Ulayyah adalah penghulu muhaddisin. Imam Ahmad berkata dia adalah kemuncak dalam ketelitian tentang hadis di Basrah. Di Basrah ni dia lah kemuncak dia. Teliti hadis ni. Para ulama bersepakat tentang kehebatan dan kesiqahannya. Beliau dikatakan semua pengarang kitab utama hadis mengambil riwayatnya dia. Kitab utama hadis ada berlaku nama dia. Antara jawatan dalam kerajaan yang pernah dipegangnya ialah bahagian pengurusan zakat di Basrah dan pengurusan orang-orang yang dizalimi dan teraniaya al-mazalimu di Baghdad di akhir zaman pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Dia pernah pergi jawatan itulah. Ismail bin Ulayyah meninggal dunia di Baghdad pada tahun 194 Hijrah. Sembahyangnya jenazahnya diimami anaknya yang bernama Ibrahim dan beliau dikebumikan di perkuburan Abdullah bin Malik. Itu tentang Ismail bin Ulayyah. Ismail bin Ulayyah meriwayatkan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib. Siapa dia? Abdul Aziz bin Suhaib, perawi pula. Bila data Abdul Aziz bin Suhaib, beliau ialah Abdul Aziz bin Suhaib Al-Bunani Al-Basri. Seorang tokoh hadis dari kalangan tabi'in yang disepakati para ulama tentang kehebatan dan kesiqahannya. Pengarang-pengarang kutub sittah mengambil riwayatnya. Beliau sempat mendengar dan menerima banyak hadis daripada Anas bin Malik. Dia banyak dengar daripada Anas bin Malik dia. Sahabatlah tak? Imam Syu'bah menerima riwayat Abdul Aziz bin Suhaib dan selalu berkata, dia lebih saya sukai daripada Qatadah dalam meriwayatkan hadis-hadis Anas. Qatadah ni hebat dah tapi Syu'bah kata Abdul Aziz bin Suhaib ni lebih hebat lagi lah. Gitulah kita kata dah. Dia lebih saya suka daripada Qatadah dalam meriwayatkan hadis-hadis Anas. Qadi Iyas bin Muawiyah menerima kesaksian Abdul Aziz bin Suhaib walaupun beliau bersendirian. Qadi Iyas bin Muawiyah ni kalau perawi dia, riwayat dia, ada Abdul Aziz bin Suhaib seorang, tak ada sokongan hadis lain, dia terima dah. Abdul Aziz bin Suhaib meninggal dunia pada tahun 120 Hijrah. Habis itu dah. Jadi Abdul Aziz bin Suhaib daripada Anas bin Malik daripada Rasulullah SAW, Adam bin Abi Iyas juga meriwayatkan pada kami. Katanya Syu'bah meriwayatkan pada kami daripada Qatadah daripada Anas, katanya Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihinya daripada ayahnya, anaknya dan manusia sekalian. Okey, didahulukan ayah daripada anak di sini kerana sebab-sebab berikut. Pertama, wujud ayah lebih dahulu daripada anak. Sebab itulah hadis ni sebut ayah dulu. Yang kedua, setiap orang mesti punya ayah, tetapi tidak mesti setiap orang punya anak. Yang ketiga, ayah lebih perlu dihormati daripada anak sebab dia dah. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ayah sahaja dalam hadis ini, tidak disebutkan langsung ibu? Kita tengok pelik juga, apa tak sebut ibu dah. Ada di jawapannya, ulama tengah jawab, tengah fikirlah. Cuba fikir dah. Pertama, perkataan walidun.
Dalam hadis ini dipakai dengan erti mallahu al-walid, orang yang punya anak. Maka ibu juga termasuk dalam makna yang umum ini. Ada selagi kaedah kata, kadang sebut lelaki walidun. Walidatun tak ada dah walidun tu. Sebabnya kaedah dia kadang-kadang sebut lelaki tapi masuk juga perempuan dah. Kaedah umum bahasa Arab ni. Dia tak sebut belaka lah. Banyak nak sebut dah. Sebut ayah masuk bapak ni. Dia juga masuk kepada ibu juga dah. Makna umum dah. Yang kedua dah. Memang perkataan walidun bererti bapak asal-asalnya. Tidak disebutkan ibu kerana sudah tentu seorang itu punya bapak dan ibu. Dalam keadaan ini menyebutkan satu daripadanya dikira sudah memadai. Ada juga kaedah sebut pak ni bermaksud mak jugalah. Dia ada pak dah. Dah. Dia ada pak ada mak dah. Automatik dah. Di dalam Al-Quran juga terdapat gaya bahasa seperti ini. Kalau kita tengok uslub bahasa dalam Quran pun guna kaedah gini lah. Tidak sebut belaka lelaki perempuan, ada sebut lelaki saja. Tapi maksudnya perempuan sekali. Antara contohnya ialah ayat di bawah ini. وَجَعَلَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ. Bermaksud. Dan dia jadikan bagimu pakaian memeliharamu. Sarabil taqikum ni. Dari panas. Kum ni. Kum tu lelaki lah kamu panas. Dan pakaian baju besi yang melihara kamu dari peperangan. Wasarabil taqikum ba'sakum. Ba'sakum peperangan dah. Al-hara panah dah. Surah An-Nahl ayat 81. Dalam ayat ini Allah SWT hanya menyebutkan pakaian melihara manusia dari panas saja. Padahal pakaian itu dapat melihara juga manusia daripada kesejukan. Gitu maksudnya dah. Jadi dalam Quran tersebut pakaian baju ni tak boleh kena panas dah. Sedangkan sebenarnya bukan panas saja, sejuk pun kena pada pakaian juga. Tidak kerana lain melainkan kerana dikira sudah memadai dengan menyebutkan satu daripada dua yang berlawanan itu sudah mencukupi. Dia panas, sejuk pun nak juga kepada pakaian. Gitulah. Yang ketiga, Rasulullah menyebut ayah dalam hadis ini hanya sebagai contoh saja. Ia tidak menafikan orang lain yang juga boleh termasuk dalam apa-apa yang disabdakan baginda itu. Terutamanya apabila dilihat perkataan wanas ajma'in sebagai contoh, mudah kecek dah. Supaya mudah menyampaikan ucapan pada sebut ayah saja dah. Sudah tentulah ibu juga termasuk dalam makna perkataan nas atau manusia itu dah. Dalam setengah riwayat hadis ini Rasulullah SAW semula-mula sekali menyebut perkataan nafsahu dirinya sendiri. Ada lain sebut nafsahu dirinya sendiri sebelum yang lainnya. Tetapi dalam riwayat ini pula perkataan itu tak ada nafsahu dah. Ketiadaan perkataan nafsahu dalam hadis ini juga tidak sepatutnya menimbulkan masalah. Kerana diri sendiri juga boleh termasuk dalam makna perkataan an-nas atau manusia itu. Seolah-olahnya Rasulullah SAW bersabda, La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min jami'i a'izzatihi. Tidak beriman seorang daripada kamu selagi aku tidak lebih dicintainya daripada semua kesangannya. Min jami'i a'izzatihi. Semua hak dia saya tu tak kena saya Nabi lebih lagi belakang daripada hak semua hak saya yang lain. Okey, seterusnya dia katanya dan okey. Habis hadis tu syarah pula kepada seluruh hadis lah. Okey, pembahagian cinta oleh para ulama hadis. Para ulama hadis membahagikan cinta kepada 4 jenis. Pertama, cinta atas dorongan naluri atau tabiat semula jadi. Al-hubbut tabi'i. Semula jadi naluri manusia ataupun sunnatullah ataupun nature, kebiasaan, sistem yang Allah buat lah. Yang kedua, cinta atas dorongan akal. Al-hubbul aqli. Ni kerana berfikir berhujah ke apa, hujah kuat baru cinta dah. Yang ketiga, cinta atas dorongan iman, agama dan syariat. Al-hubbu al-iman wad-dini wal-hubbu syar'i. Dah, yang ketiga dah. Yang keempat, cinta atas dorongan ishq. Al-hubbul ishqi. Ni atas asyik dah. Kecintaan, mabuk cinta dah. Okay, cinta atas dorongan naluri dan tabiat semula jadi. Cinta atas dorongan naluri atau tabiat semula jadi ialah seperti kasih sayang terhadap diri sendiri, ibu bapa, anak pinak atau sesuatu yang disayangi tanpa ada sebarang alasan yang logik pun dia tetap sayang lah. Ketentuan agama dan adat Rasul tak ajar pun dia tetap sayang. Cinta ini tetap ada walaupun pada binatang yang tidak berakal sekalipun. Ia merupakan perasaan manusia yang di luar batas ikhtiarnya, automatik lah. Yang kedua, cinta atas dorongan akal. Cinta atas dorongan akal ialah cinta yang beralaskan logik dan perhitungan untung rugi atau baik buruknya sesuatu yang dihadapi. Akan fikir logik ni. Nak saya ke apa hak kata cicit Nabi kedua 38 ni ataupun tidak dah. Dia kena fikir dah. Adakah dia kena scam ke dah. Macam-macam lah kena fikir dulu dah. Bukan Nabi sungguh ni pada cucu cicit dia dah.
Setara mana dah, betul ke tidak betul dah. Satu perbahasan. Kalau betul pun, adakah siapa kena tipu dah. Sokar lagi dah. Dah, hadis palsu pun kena terima habis. Berat tu dah. Menurut tabiat semula jadi, manusia tidak ada siapa pun suka ibu jari kakinya dipotong untuk keadaan hasal dia. Tetapi dalam keadaan sedar, jika ibu jari kaki dipotong, selesailah masalah penyakit dia. Dan jika ibu jari kaki tidak dipotong dengan segera, pula penyakit akan terus merebak ke anggota-anggota lain. Maka dia ni atas dorongan timbang tara dia, lebih baik, lebih buruk mana. Walaupun kaki dia saya setara mana, tapi bahaya yang akan merosakkan anggota yang lain, maka dia terpaksa potong kaki dia dah. Pada ketika itu, bukan ibu jari kaki saja yang perlu dipotong, tapi mungkin sampai ke bahagian atas paha pun kalau terpaksa untuk mati mati dah. Penyakit itu berebak, dia kerak dah. Pesakit bijak yang menghadapi situasi ini tentu akan memilih ibu jari kakinya sahaja dipotong. Ubat yang pahit tidak disukai oleh semua pesakit. Namun begitu, pesakit tetap meneguk ubat yang pahit tersebut lantaran sedar mengetahui ia dapat menghilangkan kesakitan yang ditanggungnya mengikut kaedah biasa. Gitulah ubat biasa. Contoh-contoh ini menunjukkan cinta atas dorongan akal. Seringkali dapat mengatasi cinta atas dorongan naluri. Cinta ini termasuk dalam batas ikhtiar manusia lah. Kalau usaha dia boleh lah. Yang ketiga, cinta atas dorongan iman, agama dan syariat. Cinta atas dorongan iman, agama dan syariat ni ialah pilihan hati manusia untuk mengikuti segala tuntutan iman dan agama, walaupun ia tidak sesuai dengan kehendak nafsunya dan tabiat asal kejadiannya tak sesuai apa, kerana agama suruh, kerana iman dia, kerana percaya akhirat dia, kerana percaya pada syariat Islam, dia pun percaya. Dia pun cinta dah. Apa-apa tindakan dibuat atas dorongan cinta ini tentunya tanpa perhitungan untung rugi atau baik buruknya menurut kacamata keduniaan tak caralah. Agama kata gapo pun dak, dunia kata gapo pun tak cara. Yang pentingnya atas agama suruh ni. Lihatlah kepada seorang tua yang berterketa-keta bangun di waktu subuh di negeri yang sangat sejuk. Tempat kita ni tempat sejuk pun Jepun gapo musim sejuk. Ketat dah. Negara Arab pun dah di tempat-tempat hak sejuk ni. Lalu berwuduk dengan air yang dingin yang sejuk ketat dah. Yang menyucuk sampai ke tulang hitam dan bersemayam dengan penuh khusyuk. Pada ketika orang-orang yang tidak beragama nyenyak tidur dengan berselimut litup. Apakah keuntungan dan kebijakan duniawi yang mendorongnya bersusah payah sedemikian rupa? Dah gapo dari segi dunia ni. Orang tak tahu gapo, tak tahu dah. Tidak online lah. Semaya tahajud online pasal dekat Facebook. Tidak dia buat senyap-senyap dah. Dah sejuk nak bangun dah. Tidak ada apa-apa kepentingan dunia, kebaikan dunia. Apakah kerugian dan keburukan duniawi yang dibimbangkan akan menimpa dirinya jika tidak bersemayam subuh? Pada gapo jadi rugi gapo dunia ni? Tak cakup dunia dah. Jadi pentingnya akhirat ataupun keredaan Allah. Dia tidak ada apa-apa juga kalau dilihat dari sudut pandangan keduniaan. Contoh ini menampakkan betapa cinta atas dorongan iman dan agama itu mengatasi dua jenis cinta yang tersebut sebelum cinta dari segi akal ke, cinta dari segi naluri ke, diatasi dengan cinta atas dorongan iman dan agama. Cinta ini juga termasuk dalam batas ikhtiar manusia bila ikhtiar lah. Yang keempat, cinta atas dorongan ishq. Cinta atas dorongan ishq pula merupakan puncak cinta atas dorongan iman dan agama. Itu maksudnya dah. Asyik dah, ishq. Puncak cinta atas dorongan iman dan agama. Apabila ajaran agama dilakukan satu persatu tanpa mengambil kira akibatnya, sama ada ia membawa keuntungan dan kebaikan duniawi ataupun tidak membawa kebaikan duniawi, perintah dan larangan Allah pula tidak dituruti kerana mengharapkan syurga dan takutkan nerakanya, malah ia dituruti semata-mata kerana datangnya dari Allah dan Rasulnya. Allah tak ada sebut ancam neraka pun, dan Nabi suruh dia buat dah. Dan Nabi lagi tinggal dah. Orang mukmin yang berada pada maqam ini hanya mengambil kira redha perkenan Allah saja dan Rasulnya semata-mata, tidak dengan hadis ancam neraka pun dia Nabi lagi terus tinggal dah. Walaupun untuk mendapatkannya ia terpaksa tersisih atau disisihkan oleh manusia dah. Tak kira lah siapa dia tidak sehu dah. Tidak siapa viral dia dah. Dia penting redha Allah. Berada jauh dari kekasih dan tidak dapat berhadapan muka dengannya. Meskipun terasa amat berat dan sangat-sangat menekan batin. Tetapi jika itulah kehendaknya dan jika di situ terletak redanya, ia juga akan terima dengan senang hati. Kalau cinta ia tak penting lah, terkait batin ni tak, ia asyik dengan cinta dia. Keadaan benar-benar seperti kata penyair. Uridu wasalahu wa yuridu hajri.
fatruku ma uridu lima yuridu. Bermaksud aku mahu bertemu dengannya. Dia pula mahu berpisah denganku. Maka aku tinggalkan kehendakku demi kehendaknya dah. Atas dia lah nak gapo dah. Ni kalau orang dah, kalau Allah lagilah kena lebih dah. Kemahuan dan kehendak orang yang berada pada makam ini sebenarnya telah lebur dalam kemahuan dan kehendak kekasihnya dah. Kalau kita manusia gawe je, nak nikah dengan orang lain lebih kaya kau lebih handsome dah. Dia cinta dia sanggup lepas kehendak ikut kehendak kekasihnya, bukan kehendak diri dia. Anda dapat melihat contoh cinta atas dorongan isyk ini pada kisah Wahsy yang telah membunuh bapa saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam Hamzah lah. Wahsy ni hamba hitam dah. Dia bunuh Hamzah. Wahsy akhirnya memeluk agama Islam ketika Rasulullah SAW masih hidup lagi. Rasulullah SAW tidak dapat melihat Wahsy kerana terkenangkan Hamzah yang dibunuhnya. Lihat apa kata Rasulullah SAW kepadanya dan apa pula reaksinya. Dah. Nabi katakan bahawa wayhak ghaib anni wajhaka fala arayannaka qala fakuntu atannakabu Rasulullah SAW haitsu kana li alla yarani hatta qabadahu Allah sallallahu alaihi wasallam. Bermaksud tolong jangan tunjukkan muka-mu kepadaku. Nabi kata ke Wahsy lah, aku tidak dapat melihatmu. Kata Wahsy, kerana itu aku sentiasa mengelak diri daripada Rasulullah SAW di mana sahaja baginda berada supaya aku tidak kelihatan kepadanya sampailah baginda SAW meninggal dunia. Dia tidak jumpa Nabi dah. Tengok jauh lah, tidak dekat depan muka Nabi dah. Lihat Sunan Baihaqi, Musnad Abu Daud, At-Tayalisi, Usudul Ghabah, Syiarul Alam min Balad dan lain-lain. Walaupun Wahsy hendak sangat berhadapan muka dengan Rasulullah SAW, tapi oleh kerana Rasulullah SAW tidak dapat melihatnya, beliau redha sahaja dengan keputusan baginda sallallahu alaihi wasallam itu. Walaupun Wahsy ingin sekali berada di samping Rasulullah SAW seperti orang-orang lain, tetapi bukan itu pula yang diingini oleh baginda. Maka beliau sentiasa menyisihkan diri daripada baginda dan berpada dengan memandang baginda dari jauh sahaja. Cinta atas dorongan isyk ini juga termasuk dalam batas ikhtiar manusia juga. Okey, cinta manakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini? Para ulama hadis berbeza pendapat tentang cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini di atas. Adakah ia cinta atas dorongan naluri atau atas dorongan akal? Mereka terbahagi pada dua kumpulan dalam soal ini pula. Pendapat golongan pertama. Pertamanya ialah golongan yang berpendapat cinta yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis di atas ialah cinta atas dorongan naluri. Malah lebih tinggi lagi daripadanya. Kata mereka hadis Anas itu menceritakan tentang kesempurnaan iman, bukan tentang kewujudan iman. Sempurna iman bukan wujud iman, ada taqwa gitu dah. Iman seorang baru akan sempurna apabila ia kasih kepada Rasulullah SAW. Melebihi kasihnya kepada ayah dan anaknya. Malah kasihnya kepada Rasulullah SAW itu hendaklah melebihi kasihnya kepada manusia sekalian. Bukankah kasih kepada ayah, anak dan keluarga itu termasuk dalam kasih dan cinta atas dorongan naluri semula jadi manusia? Ataupun al-hubb tabi'i? Tentulah cinta yang dituntut itu bersifat tabi'i juga. Malah lebih lagi dari itu. Antara alasan mereka ialah firman Allah di bawah ini. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Bermaksud katakanlah jika bapa-bapa, anak-anak, saudara-saudara, isteri-isteri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya dan dari berjihad jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya, yakni azabnya. Kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik durhaka. Surah At-Taubah itu tepat. Ayat ini menjelaskan cinta kepada Allah dan Rasulnya serta berjihad jalannya mestilah melebihi cinta kepada segala benda yang lain. Yang lahirnya adalah atas dorongan naluri dan tabiat semula jadi manusia. Oleh itu, cinta yang dituntut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk kesempurnaan iman itu juga semestinya bersifat tabi'i. Malah ia seharusnya berada di puncak cinta itu di tahap paling atas daripadanya. Yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu anhu ini kata beliau, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidhun bi yadi Umar bin Al-Khattab. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah,
la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقاله عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر. Bermaksud pernah kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang memegang tangan Umar bin Khattab. Lalu Umar berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, cintaku kepadamu melebihi segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh, demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya. Selagi aku tidak dicintaimu melebihi dirimu sendiri. Maka Umar pun berkata, ya demi Allah, sungguhnya engkau sekarang lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Pada ketika itu barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya sekarang baru betul-betul sempurna imanmu. Wahai Umar, hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Cinta kepada diri sendiri juga termasuk dalam cinta atas dorongan naluri. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menghendaki Umar menyintainya melebihi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bersifat tabi'i juga. Malah ia seharusnya berada di puncak cinta itu, di tahap paling atas daripadanya. Antara tokoh ulama yang termasuk dalam golongan pertama ini ialah Al-Aini, At-Tibi dan Syekh Waliullah Nahuda. Panjang kita ni. Bab cinta saja ni panjang sangat. Panjang. Kena berhenti lah, terpaksa berhenti dah. Kita berhenti pas pendapat pertama dalam bab cinta ni. Pendapat pertama dalam setara mana cinta dia. Cinta dia. Al-hubbu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.